Datuk kepada remaja yang mencuri tabung masjid mendedahkan bahawa Assalamualaikum, hai guys. Seorang remaja yang berumur 19 tahun mengaku bersalah di mahkamah di atas kesalahan mencuri tabung masjid, dan mahkamah pun menjatuhkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000. Dan sebelum tu, AJK Masjid yang berjaya menangkap dia mencuri telah pun menjatuhkan hukuman sendiri, iaitu memandi jenazah ke atas beliau. Secara personal, Brahmi tak setuju dengan tindakan AJK Masjid tu. Memang mencuri itu satu kesalahan. Menghukum dengan cara sendiri pun satu kesalahan tanpa membawa pada pihak berautoriti. Ditambah pula bila fakta kes menunjukkan bahawa remaja itu berpisah dengan mak ayah dia sejak daripada umur 8 tahun sebab bercerai, dibesarkan oleh atuknya yang uzur, dan dia mencuri sebab nak beli ubat untuk atuk dia. Tambah pula hidup dia miskin, nak makan pun daripada sedekah jiran-jiran. Itu daripada satu pihak. Dan agama ajar kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Bila datang sesuatu perkhabaran, sesuatu berita, apatah lagi daripada orang yang fasik, agama Allah Ta'ala ajar kita tabayyun, selidik, double check, bukan tibayun. Cuma kita kadang-kadang ni, kita tengok tajuk berita, kita tengok gambar, kita simpati, terus kita tibai tanpa kita tabayyun. Dan Brahmi dapat beberapa maklumat, antaranya komen-komen daripada penduduk setempat yang tahu hal sebenar. Kata mereka, dia kaki syabu menurut maklumat yang diterima. Mahkamah bukan khilaf. Mesti fakta untuk tuduh cukup, baru polis akan tuduh dan mahkamah akan jatuh hukuman setimpal. Mungkin dalam rayuan beliau jual cerita sedih pada magistrat, tetapi magistrat lebih arif dan tidak beli story beliau dalam rayuan, maka magistrat telah menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil. Takkanlah magistrat nak jatuhkan hukuman sebegitu jika si tertuduh memang mencuri untuk beli ubat untuk atuk. Saya rasa masjid pun masak dengan perangai dia. Kalau tidak, masjid akan lepaskan dia dan bantu dia. Ini mungkin masjid dah tahu sangat perangai dia dan barulah pihak masjid bawa ke balai polis. Kita harus tahu cerita sebenarnya. Dan mungkin ada orang kata, alah, Brahmi pun tak tabayun setakat maklumat sosial media. Okey, mari kita tengok komen seterusnya. Budak ni bukan setakat curi tabung masjid. Sebelum curi tabung masjid, dia curi motor member aku. Lepas tu dia pergi bawa motor tu curi tabung kat masjid. Bukan satu masjid tapi 5 masjid dia curi. Belum termasuk dengan laporan tentang dia curi buah pisang dan barang-barang kat rumah orang kampung. Kau rasa kena mandi dengan kapur barus tu dah cukup kejam ke? Kalau aku yang dapat tangkap dia malam tu, aku rasa mesti pecah muka dia. Ini komen daripada orang kampung. Dan ada lagi sumber daripada orang kampung yang lagi terdekat. Kata beliau, saya orang Kuang. Hanya orang Kuang je tahu budak ni macam mana. Nak share gambar yang orang kampung komen, tak boleh share lah. Tak ada button gambar tu. Budak ni ambil duit dekat RM4,000. Budak ni penagih syabu. Ramai sangat kesian tapi tak tahu hal sebenarnya. Sampai atuk sendiri nak diparangkan sebab nak beli syabu tu. Kenapa? Dia hanya pergunakan situasi tu sahaja. Dan mungkin setengah orang kata, alah, itu kata orang kampung. Dia boleh reka cerita macam-macam. Kita tengok pula apa laporan polis yang mengesahkan apa yang betul. Polis menafikan dakwaan tindakan seorang remaja yang tular kerana mencuri dana tabung masjid untuk membeli ubat datuknya. Sebaliknya adalah bagi kegunaan membeli dadah. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafa'atun Abu Bakar, dia kata siasatan polis mendapati remaja berumur 19 tahun itu mencuri duit tabung untuk membeli dadah dan bermain judi dalam talian. Dan Brahmi juga dapat menghubungi anak murid kepada ustaz yang terlibat di dalam memandi jenazahkan remaja 19 tahun. Dan anak murid ni sekarang ni seorang ilmuwan yang sangat terkenal, dan Brahmi pun sendiri banyak merujuk ilmu daripada beliau. Cuma dia minta jangan disebut namanya. Antara maklumat yang dia sampaikan, atuk dia dah tak sanggup jaga dia. Duit atuk dia pun dia rembat 2,000. Atuk dia datang masjid masa kes berlaku. Kita bawa berbincang untuk lepaskan dia, tapi atuk dia yang suruh bawa ke balai. Tak sanggup jaga dia dah. Hari ni baru kami respon sebab orang serang page masjid. Kami sedang kumpul dana bina masjid baru. Dan kalau tak percaya juga, kita tengok sumber daripada atuk tu sendiri. Kata datuk kepada remaja 19 tahun ni, datuk kepada remaja yang mencuri tabung masjid mendedahkan bahawa beliaulah yang meminta AJK Masjid Islahiyah membuat laporan polis kerana mahu cucunya menjadi insan berguna. Rusli Siddiq juga memberitahu Malaysia Gazette bahawa cucunya seorang remaja bermasalah dan baru terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Jadi pengajarannya kepada diri saya, kepada warga netizen, kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun bukan tibayyun.